Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Okey, hari ini anak-anak tingkatan 2 akan mula masuk tajuk yang ke-8 iaitu seni sulaman. Okey, tajuk ke-8 seni sulaman. Okey, bila kita masuk tajuk seni sulaman ni ialah seni craft sebenarnya, seni yang termasuk dalam bidang-bidang craft. Okey. Craft ni kemahiran tradisi yang kita ada, yang untuk kita warisi. Di Malaysia pun tak kurang hebatnya, insya-Allah, seni sulaman. Dalam bahasa Inggeris kita panggil embroidery lah. Okey, ini kamu dah tengok kan, tengok gambar pun dah tahu dah sulaman tu apa kan. Okey, cuba anda perhatikan seni craft dalam gambar ini. Pernahkah anda melihat dan menghasilkan seni craft ini? Seni craft yang anda lihat ini ialah seni sulaman. Seni sulaman merupakan seni membuat hiasan motif. Bila kita sebut motif ni, corak pada kain tu, kita nak menghasilkan corak tu, tapi kita tak sebut corak, kita sebut motif. Dengan menggunakan tangan ataupun mesin. Seni craft ini penuh dengan kreativiti dan nilai estetik yang tersendiri. Penghasilan sulaman yang menarik menunjukkan kehalusan, ketelitian motif yang dihasilkan. Pada peringkat awal, seni sulaman dihasilkan secara manual. Manual ni kita pakai tangan biasalah. Okay, kini dengan adanya teknologi seperti mesin sulaman, kita pakai mesin. Sulaman dapat dihasilkan dalam pelbagai motif yang lebih menarik. Okey. Okey, kita tengok cantik-cantik contoh-contoh seni sulaman. Cantik. Okey. Kata kunci seni yang kita akan pelajari hari ini adalah insang, pari dan kerawang. Ini standard kandungan, tak apa, ini sama je. Okey, persepsi seni. Okey, mula-mula kita akan belajar prinsip asas seni sulaman. Prinsip asas ni kita refer baliklah yang tingkatan 1. Ada bahasa seni visual apa tu? Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, ruang. Kemudian prinsip rekaan ada 7. Harmoni, penegasan, apa tu? Harmoni, penegasan, kontra, apa tu? Kepelbagaian. Kemudian kesatuan. Kemudian dah 5 dah tadi kan. Kesatuan. Jadi lepas tu irama dan pergerakan. Apa lagi cikgu lupa sebut tadi? Cikgu rasa macam dah sebut semua tadi. Kontra. Okey, yang ini dah sebut lah. Harmoni, imbangan, kontra, penegasan, irama dan pergerakan. Okey, kalau kita tengok prinsip asas seni sulaman, prinsip asas seni sulaman dapat dilihat pada motif seni. Memang motif ni akan bermain-main lah. Unsur seni bermain-main dengan prinsip seni yang dihasilkan. Gubahan motif seni sulaman banyak menggunakan bahasa seni visual. Okey, seperti cikgu sebut tadi lah, garisan, jalinan, warna, harmoni, imbangan, kontra, penegasan, irama dan pergerakan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, gubahan motif. Okey, kita tengok. Cikgu zoom sikit kat kamu. Okey, gubahan motif menggunakan pelbagai unsur garisan. Memang kalau kita tengok daripada jauh, walaupun kita guna benang, tapi kita akan nampaklah garisan-garisan itu terbentuk, menghasilkan irama dan pergerakan. Macam mana konsep irama pergerakan? Ingat lagi dah? Irama pergerakan dia unsur tu berulang-ulang, kan? Unsur tu ada nampak seperti bergerak ataupun menari-nari kat situ kan. Macam itulah. Okey, rupa susunan. Okey, kita tengok motif ni pula, susunan rupa motif. Rupa apa? Rupa ialah unsur seni yang bersifat dua dimensi. Garisan permulaan bertemu garisan akhir bertemu dengan titik permulaan tu sendiri, iaitu rupa ataupun gambaran dua dimensi rupa. Motif yang seimbang dan harmoni. Harmoni apa pula? Tadi seimbang kalau kita tengok ni kita bahagi dua, memang nampak seimbang. Dia panggil
imbangan simetri. Kalau kita bahagi 2, dia seimbang juga tetapi tidak sama. Kiri dengan kanan tu, itu panggil imbangan asimetri. Macam ulang kaji baliklah. Kesan harmoni. Harmoni ni seragam je. Prinsip harmoni, dia nampak seragam. Dia tidak ada yang, tidak ada satu yang menonjol lah. Kat situ. Memberi kesan kemas pada motif. Okey, kita tengok kat sini pula. Yang ini motif ni pemilihan warna pada motif sulaman menghasilkan kesan kontra. Okey, kontra dari segi warna lah. Kalau kita tengok kat sini. Okey, warna adalah unsur seni. Warna. Kemudian yang jadi kontranya bunga warna merah. Kontra bagi warna merah adalah warna hijau. Itu kamu kena tahu. Jadi kesan kontra. Kontra apa tu? Kontra ni berlawanan. Okey, jalinan sulaman mewujudkan kesan penegasan pada motif kesan penegasan. Penegasan apa? Ada unsur yang menonjol kat situ. Yang ini kita tengok unsur apa? Jalinan. Jalinannya dibuat besar-besar. Lebih besar daripada jalinan yang daun-daun tadi. Jalinan pada bunga. Alright. So, kita dah cuba belajar prinsip asas seni sulaman pada motif-motif. Okey, kita tengok alat dan bahan pula. Okey, alat dan bahan. Jenis, alat dan bahan seni sulaman. Okey, seni sulaman terdiri pada 2 jenis iaitu sulaman tangan dan sulaman mesin. Okey, seperti kita sebut tadi. Sulaman tangan ialah dihasilkan dengan tangan. Sulaman benang seperti sulaman benang. Inilah kita contoh-contoh ni. Manakala sulaman mesin ialah sulaman yang menggunakan mesin jahit. Contohnya sulaman kerawang. Okey, ada bold kat sini. Apa itu sulaman kerawang? Kita tengok dekat glosari. Okey, cikgu nak ambil highlight kat sini. Sulaman kerawang. Ini kerawang. Sulaman yang berlubang-lubang tembuk tembus. Okey. Yang ini kalau kita tengok kan baju-baju orang kahwin ni, cikgu suka tengok kerawang-kerawang dia tu kan. Lagi mahal tu, kerawang dia pun lagi canggih manggih lah. Cantik lah kan. Tapi itulah, nak buatnya mesin yang buat. Walaupun mesin yang buat, tapi kena ada sentuhan tangan pereka fashion tu lah. Itu jadi mahal lah. Okey. Kerawang ialah sulaman yang berlubang-lubang tembuk tembus. Okey, kita balik kat sini. Kita tengok contoh-contoh sulaman. Jenis sulaman. Okey. Sulaman benang. Okey, sulaman benang ni menggunakan benang lah. Kita sulam tu menggunakan benang. Okey, ada contoh kat sini tak? Ini contoh sulaman benang. Cantik. Dia timbul-timbul tu kan. Cuma tips daripada cikgu, kalau kamu pakai baju yang bersulam banyak ni, kamu jangan pakai tudung pun bersulam juga. Kamu kena cari yang tudung yang plain sikit. Untuk perempuan lah kan. Okey. Lelaki jangan pakai pula. Okey, kalau perempuan tu pakai tudung tu yang ada tekstur sulaman dan sebagainya, pakailah baju yang plain sikit. Ataupun bagi ada juga sulaman tapi di bawah hujung-hujung baju kurung tu saja kan. Jangan full, nanti kamu akan jadi macam hutan bergerak. Okey, ni pendapat cikgu lah. Cikgu bukan pereka fashion yang diiktiraf. Okey, cikgu hanyalah guru seni yang belajar dan mengajar tentang seni sulaman. Okey, sulaman benang. Kemudian kita tengok pula sulaman ribbon. Menggunakan ribbon untuk menghasilkan motif. Ni sulaman ribbon. Okey, cikgu juga ada cari gambar tadi. Sulaman ribbon. Ni contoh sulaman ribbon. Cantik ya. Ni ada seni dia lah. Itu seni ni satu, kita suka kecantikan ataupun kita sebut dalam istilah seni estetik. Dia ada kecantikan dia tersendiri. Kemudian dalam seni juga ada kesabaran. Nampak macam ni tapi nak buat dia, kamu kena sabar. Satu lagi ketekunan dan ketelitian. Kamu mesti tengok satu persatu kan. Proses tu yang menarik. Bila dah jadi dah tu, memang orang tengok cantik kan. Tapi kalau orang faham, proses dia tu sebenarnya yang cikgu nak kamu faham, bahawa nikmat menghasilkan karya ni ialah pada prosesnya itu.
Okey, sulaman ribbon. Okey, sulaman tampal. Tampal ni kita ambil apa ni, menggunakan perca kain kita tampal dekat dekat kain yang satu lagi tu. So kita cuba tampal dengan jahitan insang pari. Insang pari ni kita jahit lah. Kita jahit di tepi-tepi ni kan. Sebab kita nak tampal, kita tak tampal pakai gam. Okey, kita tampal guna jahitan jugalah. Okey, sulaman tampal nama dia. Okey, apa itu insang pari? Mari kita tengok kat sini. Insang pari. Jangan leave side lagi. Okey, insang pari. Ni insang pari. Okey. Jahitan mengemas tepi kain tanpa klim. Klim tu apa? Klim yang tepi-tepi tu dia panggil finishing tu. Yang kain di tepi-tepi kan. Kalau kita nak buat kita pakai klim. Okey, klim. Klim. Alright. Faham Okey, sulaman tampal, sulaman manik. Yang ni kita guna manik lah. Manik tahu kan yang benda kecil-kecil tu beading. Bead. Okey, kita tengok sulaman manik punya contoh. Banyaklah kat sini. Manik-manik ni pun memang sangat halus. Cikgu suka tengok orang yang jahit guna manik ni. Cikgu suka tengok manik-manik tu kan disimpan dalam apa tu, bekas-bekas kecil comel tu kan. Kalau cikgu pergi kedai-kedai jahitan ni, kedai-kedai yang jual barang jahitan ni, cikgu suka tengok dia punya laci-laci kecil tu yang simpan manik tu. Cuma cikgu orang kata apa, tak rajin nak menjahit manik-manik tu kan. Dia memang dia ada orang-orang yang seni tertentu. Ini kita panggil orang yang pencinta craft ni. Dia suka benda ni. Okey. Tu lah kita nak pertahankan ni pun bukan semua orang nak berani buat dan ketengahkan. Inilah hanya orang-orang yang istimewa, yang special saja. So mungkin cikgu ajar ni di dalam kata 100 orang yang cikgu ajar ni, mungkin seorang yang akan dapat menguasai tajuk ni kan, dan dia menjaga ni, dia ingat pesanan cikgu ni kan, seni sulaman. Okay, alright. Kemudian sulaman silang pangkah. Sulaman silang pangkah ni terkenal lah, kamu kena dah biasa tengok, dia ada template dia kan, kita beli tu. Kalau bahasa Inggeris tu cross stitch lah, cross stitch. Kita tengok contoh-contoh silangan pangkah. Tu lah. Yang ni. Cuma yang cikgu nak kamu pergi lebih jauh lagi. Mula-mula kita biasa kita beli yang DIY juga. Kita ada dah siap dah, dia bagi benang yang warna-warna dia siap dah. Kamu ikut kod-kod warna tu pada kain cross stitch kamu tu. Unik, kain dia pun unik kan. Dia ada dah dia punya apa tu, macam grip dia lah. Kita boleh tengok, kita boleh tanda dan sebagainya. Tapi untuk level yang seterusnya, kalau boleh kamu cuba hasilkan karya-karya yang bersifat tempatan. Kadang-kadang cikgu tengok karya-karya tu sebab kamu beli daripada luar negara, karya-karya tu lebih kepada luar negara punya image lah. Kalau bunga tu bunga rose saja kan. Kalau tengok rumah tu rumah Inggeris kan. Cuba kamu hasilkan karya cross stitch rumah kampung. Memang unik lah. Alright. Itu kita panggil kreativiti dan inovatif. Inovatif. Okey. Kemudian sulaman kerawang. Kerawang ni yang kata buat pada mesin tadi. Okey, kita tengok contoh. Sulaman kerawang. Ini dia. Inilah kan. Selalu orang pakai ni kan dalam majlis-majlis rasmi, perkahwinan dan sebagainya kan. Kebaya kan. Dia kena ada finishing kerawang ni baru dia nampak mahal, nampak best dan sebagainya lah. Ni seni-seni yang ada di Malaysia yang kita kena jaga. Okey. So kita dah kenal, kita tengok alat dan bahan pula.
Okey, seni sulaman memerlukan alatan dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan seni sulaman yang cantik dan menarik. Penggunaan alatan bahan ini mampu menghasilkan seni sulaman yang eksklusif dan contemporary. Berikut adalah alatan dan bahan asas seni sulaman. Okey, of course kita yang pertama jarum wajib adalah. Okey, pencucuk jarum. Pencucuk jarum ni dia ada special lah. Kadang-kadang kita nak cepat kan. Kalau nak harap tanpa bantuan alatan. Jadi kita kadang-kadang kita tak dapat nak cucuk tu apa tu. Bukan cucuk, yang ni pencucuk jarum kan. Kita satu lagi tu nak cucuk benang masuk dalam jarum tu. Okey. Kadang-kadang habis masa kat situ saja. Okey, so yang ketiga ni manik, yang keempat ni benang, yang kelima ni pen fabric. Pen fabric ni adalah pen yang kita nak tulis atas kain tu lah. Supaya dia punya tu apa tu? Nanti pen tu dia boleh hilangkan kesan tu. Kalau kita lukis atas kain tu tiba-tiba tak boleh hilang. Ada kesan pen tak cantik lah kan. Okey, yang keenam ialah alat penebuk kain. Yang ketujuh gunting. Yang kelapan kain baldu. Okey, yang kesembilan ialah ram. Ram pemidang. Ram ni apa fungsi dia? Kita nak cekangkan tu. Kita nak tarik kain tu bagi cekang. So kita kunci menggunakan ram. Okey, yang ke-10 ialah ribbon pelbagai warna. Yang ke-11 adalah mesin jahit sulam. Ini kalau kita tengok, kalau kamu dah minat dengan industri ni, kamu dah boleh mula beli mesin. Kalau mak ayah kamu dah ada kat rumah tu, mesin ada kat rumah, belajar-belajar guna. Sayang kan, kadang-kadang benda tu dah ada tapi kita tak pandai guna. So mulai hari ni gunakanlah apa yang ada di rumah kita tu, contoh mesin jahit dan sebagainya kan. Okey, teknik seni sulaman. Okey, ada 6 teknik seni sulaman yang ada dalam buku teks kamu ni. Okey, kita tengok ni teknik bullion. Okey, cikgu ada cari video-video teknik dalam teknik seni sulaman bullion ni. Okey, cikgu ambil satu contoh. Okey. Yang ini bullion tu ialah lilitan tu bullion. Okey. Cikgu full screen sekejap Okey, yang ini kamu dah biasa tengok. Cuma nak tunjuk tang tu. Nampak tu. Dia punya tu lilitan tu. Nak dapat efek tu lah. Itu dinamakan bullion. Nampak tu Okey. Tu contoh bullion. Teknik bullion. Bullion. Alright. Okey. Nampak? Yang pusing-pusing dekat jarum tu. Okey. Kita tengok yang kedua. Contoh yang kedua. Dan kunci. Sekali tengok tu bullion ni macam apa tu? Ulat apa? Ulat lah. Okey. So kita seterusnya teknik ribbon stitch. Ini guna ribbon lah. Okey, teknik guna ribbon. Okey, yang ini cikgu ambil gambar ni. Kita tengok penggunaan ribbon dalam menghasilkan sulaman ni lah. Yang ini cikgu suka idea ni sebab dia buat bakul. Lepas tu ribbon ni dia orang ni nak hasilkan bunga je. Nampak menggunakan ribbon lah. Kita kena pelbagaikan. Kita panggil ke prinsip kepelbagaian. So kita kena pelbagaikan penggunaan bahan tu. Lagi kita buat lagi unik tu. Kita pelbagaikan tu, orang kata apa, kita dapat tengok dia punya kesan visual tu lagi menarik lah sebenarnya. Okey. Kita selalu satu lagi kita nak hasilkan karya tu, kita nak keunikan. Tak mau sama je kan. Bila sama tu macam dia adalah keunikan. Okey. Okey, cikgu bercepat sikit. Ini gunakan ribbon, teknik ribbon ni.
Okey, hasilkan satu bunga. Sekejap cikgu nak tunggu dia letak yang warna tengah tu, warna kuning ke tak salah cikgu. Okey, kita tengok sini. Tu dia nak letak satu lagi. Oh, dia tak letak lagi. Dia buat bunga dulu. Ada. Okey, kita tengok kat sini. Saya cikgu cepatkan sikit. Macam tu lah. Tu nampak Okey. Cantik inilah menggunakan ribbon. Okey. Okey. Kita tengok lagi French notes. Notes ni apa? Simpulan. Note ni simpulan. French tu Perancis. Simpulan Perancis. Apa dia simpulan Perancis tu? Tu yang biji-biji tu. Okey, macam mana nak buat dia? Kita tengok dekat sini. French notes. Okey, tengok macam mana nak hasilkan biji-biji tu lah. Okey, cikgu full screen. Sekejap. Nampak macam bouillon juga, tapi dia lain sikit daripada tu. Dia biar gumpalan benang tu berkumpul dekat permukaan tu. Gumpalan benang berkumpul dekat permukaan tu. Macam bouillon tadi dia pusing-pusing juga. Tapi dia okey, dia dengan cermat dia masukkan tu sebab dia nak kunci gumpalan tadi. Dia nak kunci gumpalan tadi. Okey, tu nak dapat tu. Ni dia ajar untuk berlatih dululah. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey. Okey, macam bouillon juga. Okey, dia pusing. Cuma yang ni dia kalau nak gumpalan lagi banyak, kamu pusing banyak lagi lah. Tapi yang ini dia pusing dalam 2 kali je tadi tu. Dan ada kunci. Okey, ini kita panggil teknik French knot. Okey. So kita seterusnya lazy daisy. Kenapa panggil lazy daisy? Itu penjenamaan tu lah. Nama dia, cara nak jahit bunga daisy tu. Okey, bunga cakewar. Okey, pasti dia letak lazy daisy tu macam sedap lah sikit kan. Okey, lazy daisy. Screen. Cikgu dah cari semua video untuk kamu. So, ini ibarat video ni adalah terjemahan buku teks kan. Senang. Kan, buku teks dia statik kan. Bila ada video, lepas tu ada cikgu pula terang kat kamu. Harap-harap memang mudah lah untuk kamu faham. Itu hasrat cikgu lah. Okey. Zaman cikgu belajar tak ada siapa pun buat kat cikgu macam ni. Okey. Zaman kamu ni untung. Okey, boleh tengok. Nampak dia selit kat situ. Sebenarnya dia nak jadikan kelopak. Tu ada teknik dia tu lah. Teknik tu yang kita kena belajar lah. Tutorial dan sebagainya. Okey, kita tengok kunci 1, kunci 2. Dan seterusnya benda yang sama dia buat sampailah kelopak yang terakhir. Sekejap. Okey. Tada. Tu. Ini panggil lazy daisy. Boleh faham? Alhamdulillah. Faham insya-Allah. Okey, kita tengok seterusnya jahitan jelujur. Okey, jahitan jelujur ni cikgu dah cari yang luar negara, cikgu type tu tak jumpa lah. Cikgu ambil contoh yang cikgu Malaysia yang buat. Cikgu tak pasti cikgu Malaysia ataupun student sendiri yang buat contoh ni lah. So, ini yang bagus dia. Kan? Kita ada contoh daripada Malaysia sendirilah. Kamu pun macam tu lah tu cikgu galakkan kamu buat video. Okey. Kalau cikgu boleh zoom lagi. Nampak? Itu jelujur macam tu lah. Jelujur ni dia ada atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Itu maksud jelujur. Okey. Lepas tu, apa yang dia nak buat ialah. Sekejap lagi dengan ribbon tu. Okey. Sekejap dia tengah buat lagi tu dengan penuh kesabaran. Sekejap, cikgu nak bagi tunjuk kat kamu macam mana last kali dia tarik tu.
Ini dia nak hasilkan tu lah tu. Jelujur tu, teknik tu nama dia teknik jahitan jelujur. Atas bawah tu. Okey, sekejap. Penuh kesabaran. Okey. Lagi banyak jelujur, jahitan jelujur, lagi banyaklah kelopak-kelopak bunga yang akan terhasil tu. Okey, kita tengok. Sekejap. Cuba cepat sikit. Ni keyboard. Okey, banyak lagi ni. Dia punya. Tu. Tu dia. Okey, kata dah habis tu. Lepas tu dia akan kunci lah benang tu dekat situ je. Tu nampak? Okey, dah dapat tu. Jarum tadi dah. Tu okey, nampak kesan dia tu. Efek dia kita nampak lah kan. Dia punya efek tu. Nampak? Itulah maksud kesan jahitan jelujur. Sulaman teknik jahitan jelujur. Okey. So bila tarik, dia kunci kat situ. Tu. Okey, tak habis lagi. Dia belum habis kunci lagi. Dia apa tu? Complicated sikit bukan sebab apa tu. Sebab bila kita melibatkan tu, kita nak gulungkan tu. Okey, nampak? Dah mula membentuk bentuk kelopak-kelopak bunga tu lah. Okey, boleh faham tu insya-Allah. Okey, kita pause tu situ. Okey, kita tengok dan terakhir ialah chain stitch lah. Jahitan chain stitch. Okey, apa itu jahitan chain stitch ni? Okey, kita tengok dekat sini. Chain stitch Kita type sini chain stitch. Okey, kita tengok apa yang keluar kat sini. Tengok video. Yang ni basic chain stitch. Tapi ini dia hasilkan dekat ni. Cikgu nak tunjuk dekat permukaan, iaitu started chain stitch, crocheting chain stitch. Cikgu tengok yang dekat sikit dengan gambar stitch. Yang ini dia tak dekat kat sini. Yang ini boleh tengok kat sini. Cuma saiz dia tu kecil sangat. Cikgu kena zoom nanti. Okey, chain stitch. Budaya orang luar negara ni, mereka banyak berkongsi lah apa yang mereka tahu. Itu sebab cikgu minta kamu pun kena sentiasa ada. Bila kamu tahu apa-apa, kamu kongsilah dengan ni lah. Kecil sangat dia punya contohnya. Sekejap. Okey, kalau cikgu boleh zoom ni lagi cantik ni. Stitch. Okey. Nampak pergi situ, dia turun kat situ balik. Dia turun balik dekat situ. Chain stitch Boleh faham tak? Kalau tengok mungkin dia kecil sikit, tapi contoh step dia tu senang nak faham. Okey, masuk. Okey, nampak dia keluar kat situ. Lepas tu dia akan cucuk cross balik, melintang kat situ antara dua tu. Melintang. Nampak? Okey. Chain tu apa? Chain tu rantai. So kita nak buat macam rantaian lah. Sambung-sambung kat situ. Tu semua seni teknik sulaman lah. Macam-macam sebenarnya teknik sulaman ni. Bukan 6 ni sajalah. Okey. So itu sampai situ dulu. Okey. Kita balik kepada buku teks kita. So kita dah belajar ada 6 teknik seni sulaman sekarang ni. Okey. Apa yang kamu belajar hari ni ialah dah habis dah ni, insya-Allah. Okey.
Ini contoh-contoh lah yang apa sulaman-sulaman yang ada kat sini. Bunga carnation. Okey. Ini ada step-step dia lah. Kalau kamu apa ni rajin ikut follow step ni, insya-Allah akan dapat hasil bunga carnation ni. Sangat menarik. Buku kamu ni sangat menarik. Ini bunga sakura carnation, bunga sakura. Okey. Okey. Ini sebenarnya buku kamu ni dia bercantum. So cikgu scroll ni dia yang ini 1 2 3 carnation. Dia sambung kat sini 4 5 6 kat sini. Buku lepas tu bunga sakura 1 2 3 4 5 6. Kamu boleh tengok buku kamu ni. Okey. Okey. Apa yang kita belajar hari ni ialah kita dah sampai kepada penghujung kelas. Seni sulaman yang kamu belajar ni adalah prinsip asas. Okey, ada penerangan kat sini, gubahan motif berdasarkan bahasa seni visual, seperti garisan, jalinan warna, rupa, kontra, imbangan, penegasan, irama dan pergerakan dan harmoni. Jenis seni sulaman, sulaman tangan dan sulaman mesin. Sulaman tangan ada sulaman benang, sulaman tampar, sulaman ribbon, sulaman manik, sulaman silang pangkah. Sulaman mesin ialah sulaman kerawang. Alatan ada beberapa jenis alatan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 alatan yang kamu dah belajar hari ni. Bahan-bahan juga ada 1 2 3 4 5 6. Okey, kamu kena tahu lah alat alat lah. Bahan tu benda yang kita nak hasilkan tu lah. Bahan-bahan. Okey. Okey, teknik ada 1 2 3 4 5. Tadi sebut 6 sebenarnya kan. Okey, bullion, ribbon stitch, French knot, lazy daisy, jahitan jelujur. Okey, sampai situ dulu untuk hari ini. Dan cikgu minta kamu tolong jawab soalan-soalan yang cikgu sediakan dalam ruangan description di bawah. Untuk peneguhan supaya kamu ingatan kamu bila kamu dengar macam ni kamu ingat dah satu perkara, tapi bila kamu dapat jawab soalan ingatan kamu akan lebih kukuh, lebih baik dan sebagainya. Okey, jumpa lagi insya-Allah di kelas akan datang insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.